Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ilman wa ta'lima. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan, kita sampai ke bab yang ke-33 daripada 129 bab untuk Kitabul Adab. Wa bisanadil muttasili minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin annahu qala babun kullu ma'rufin sadaqah. Bab pada menyatakan semua benda yang baik itu dikira sebagai sedekah. Sama ada perbuatan kita ataupun percakapan kita yang melibatkan kebaikan yang digesa ataupun yang dianjurkan oleh syarak, maka itu dikira sebagai sedekah. Wa bi qala hadatsana Ali ibn Ayyash qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsani Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu ma'rufin sadaqah. Dalam riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Imam Al-Hakim rahimahumallah, ada penambahan lafaz wa ma anfaqar rajulu ala ahlihi kutiba lahu bihi sadaqah. Apa yang seseorang lelaki itu infakkan kepada kaum keluarganya, walaupun nafkah ni pada asal ialah wajib, betul tak? Itu pun dikira sebagai pahala sedekah. Wa ma waqal mar'u bihi 'irdahu fahuwa sadaqah, dan apa yang seseorang itu dia buat untuk dia jaga kehormatan dirinya, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Maksudnya apa sahaja tuan-tuan, perbuatan ataupun percakapan yang baik yang diiktiraf baik oleh syarak, maka apabila seseorang itu buat, dia akan dapat pahala sedekah. Dalam riwayat yang lain, di sisi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam Al-Adabul Mufrad daripada jalur Ibn al-Munkadir daripada ayah dia, dalam tu ada lafaz Nabi SAW sebut wa minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin, dan antara kebaikan ialah engkau bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis, itu pun juga adalah sedekah. Wa an tukfi'a min dalwika fi ina'i akhik, dan kamu ambil air daripada bekas kamu, dimasukkan air tersebut ke dalam bekas saudara kamu, maksudnya tolonglah, itu juga dikira sebagai sedekah. Jadi tuan-tuan, ma'ruf ni satu benda yang mana begitu banyak dia punya form, dia punya bentuk. Kadang-kadang sebagai contoh, kalau kawan kita baru sampai daripada kampung halaman, katakanlah dia datang dengan mak ayah dia, duduk rumah sewa sekali dengan kita lah, ataupun duduk asrama, kita pun pergi tolong angkat beg dia, tolong angkat dia punya bagasi, ataupun kita pergi bersalam dengan mak ayah dia. Mak dia tak boleh lah kalau lelaki kan. Maksudnya kalau kita pergi senyum, sapa, tanya khabar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan yang mana orang kita kadang-kadang dia tak rasa benda ni. Sama ada dia tak buat ataupun dia buat tanpa dia rasa kebesaran, kedudukan, ketinggian benda yang dia buat. Ini semua adalah form of ibadah. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala sedekah kepada kita kalau kita buat dalam keadaan kita ihtisab. Kita mengharapkan ganjaran tersebut. Nampak tak? Wa bihi qala hadatsana Adam, qala hadatsana Syu'bah, qala hadatsana Sa'id ibn Abi Burdah, ibn Abi Musa al-Asy'ari, an abihi radhiyallahu anhu, an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin sadaqah. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. Tengok ni tuan-tuan, Islam membuka pintu kebaikan seluas-luasnya untuk kita dapat pahala. Sebab tu kata para ulama, orang yang mana pada hari kiamat dia datang dalam keadaan rugi, tidak ada kebaikan dalam buku amalan dia, saya tak tahulah
mereka tu di dunia hidup buat apa. Faham tak? Padahal pintu kebaikan untuk dapat pahala sedekah ni satu benda yang begitu luas dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak restrict sesuatu pintu kebaikan itu kepada benda tertentu sahaja. Allah Taala buka kullu ma'ruf, semua benda yang baik, yang disuruh oleh syarak, yang digesa oleh syarak, itu semua sedekah. Dalam hadis ni Nabi SAW kata, ala kulli muslimin sadaqah, ke atas setiap orang Islam itu adanya kewajipan untuk bersedekah. Dan sedekah ini bukan satu benda yang fardu, bukan satu benda yang wajib secara ijma'. Maksudnya digesa untuk orang Islam tu bersedekah atas dasar sunat. Nampak tak? Kemudian mereka berkata, para sahabat berkata, kalau orang tu tak ada duit. Sebab bila kita sebut sedekah ni, yang pertama sekali kita akan nampak ialah harta benda lah. Sahabat kata, kalau seseorang itu tidak ada duit untuk bersedekah, nampak tak? Maka Nabi SAW berkata, faya'mal biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka hendaklah seseorang itu dia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian daripada hasil kerja dia, dia dapat bagi manfaat kepada diri dia, orang yang berada di dalam tanggungan dia, dan dia boleh bersedekah. Nampak tak? Katakanlah dia dapat buat daripada satu kerja dia, dia dapat buat 100. Tapi dia ambil RM1 sebagai contoh, RM2. Selepas dia tolak keperluan dia, makan minum dia, minyak motor dia, sewa rumah dia, dan seumpamanya ada lebih duit, dan dia ambil RM1 ataupun RM2, katakan dia letak dalam tabung masjid. Itu juga merupakan kebaikan. Nampak tak tuan-tuan? Qalu, mereka berkata, kalau tak mampu ataupun dia tak nak bekerja, Nabi SAW kata, ada lagi cara kalau dia tak ada duit ataupun dia malas nak cari duit. Dia cukup-cukup makan je, dia tak nak cari duit untuk dia bersedekah. Maka Nabi SAW berkata, fayu'inu dhal hajatil malhuf, maka dia tolonglah orang yang mana berhajat ataupun orang yang mana dizalimi. Nampak tak? Orang yang mana berhajat dan dizalimi, kita tolong orang, keluarkan dia daripada apa? Daripada kesusahan dia. Sebab tu dalam hadis, man naffasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Atau kama qala alaihi wasallam, sesiapa yang mana dia mudahkan bagi kawan dia tu dapat bernafas daripada kesempitan kesusahan dunia, satu kesempitan kesusahan dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan untuk dia satu kesusahan, satu kesempitan daripada kesempitan apa tuan-tuan? Daripada kesempitan akhirat. Ada muqaranah ke tak? Ada perbandingan ke tak antara kesusahan dunia dan juga kesusahan akhirat? La muqaranah aslan. Tidak ada perbandingan. Tapi Allah kata dengan fadl, rahmat, kasih sayang, kelebihan Allah, Allah Ta'ala kata, aku akan hilangkan satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Sedangkan kesusahan dunia ni bukan satu benda yang besar pun tuan-tuan. Kawan kita gemuk macam saya sebagai contoh, tak larat nak angkat. Betul tak? Ataupun naik tangga tak larat, dia pun bagi tangan dia. Ramai je kawan saya bagi tangan, bagi bahu, kan? Sebab jalan nak naik tangga, nak turun tangga, sakit lutut, longgar dah. So, dia tolong. Benda tu bukan satu benda yang susah pun, tak perlu guna duit pun. Tetapi dia panggil apa? Dia ada common sense. Ataupun, oh dia faham, ustaz tu gemuk, okey, tolong dia. Dan insyaAllah dapat pahala. Allah akan mudahkan aku pada hari kiamat kot. Tuan-tuan, hari kiamat bukan sebab jalan gemuk gitu, tuan-tuan. Manusia berada di padang mahsyar, masing-masing dengan amal masing-masing, tuan-tuan. Berada dalam ketakutan, tak sempat nak tengok kiri kanan walaupun manusia bertelanjang pada hari tersebut. Tetapi Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan kelebihannya, Allah janji, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan satu kesusahan daripada kesusahan hari kiamat. Sedangkan kita tolong kawan kita angkat beg dia, ataupun tolong angkat baju dia, ataupun tolong sidai baju dia dan seumpamanya. Benda ni tuan-tuan, benda simple di dunia, tapi balasan dia besar di akhirat nanti. Kemudian lagilah kalau yang kita tolong itu orang yang dizalimi. Nampak ada orang yang dizalimi. Jadi kita berusaha mungkin turun naik pejabat. Nampak tak? Bagi tahu kepada lecturer, ataupun bagi tahu kepada pihak pentadbiran, kawan kita dizalimi, harta dia dicuri sebagai contoh. And whatsoever lah. Benda-benda yang tuan-tuan boleh relatekan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan. Al-malhuf ay al-mazlum. Al-malhuf ialah orang yang mana dizalimi. Fayu'inu dhal hajatil malhuf, maka dia tolong orang yang mana berhajat dan orang yang mana dizalimi. Para sahabat bertanya, kalau dia tak nak buat yang tu, qala fa ya'muru bil khair atau qala bil ma'ruf, dia suruh orang buat benda-benda yang baik.
Bukan benda susah tuan-tuan. Tahu hari ni ada daurah ataupun waktu-waktu lain ada daurah. Dia pun send forward WhatsApp poster ke apa ke WhatsApp group kawan-kawan. Jom kita pergi kelas, jom kita pergi masjid. Benda simple. Itu juga dikira sebagai sedekah. Dan sahabat tu kata, kalau dia tak nak buat juga, qala fayumsiku 'ani syarri fa innahu lahu sadaqah. Dia menahan diri dia daripada melakukan keburukan, sama ada pada perbuatan dia ataupun pada percakapan dia. Nampak tak tuan-tuan? Maka itu juga akan dapat pahala sedekah. Orang duduk dalam rumah, sewa beramai-ramai ataupun dalam asrama. Dia susun pinggan dia elok-elok, dia basuh pinggan dia elok-elok, dia tidak kotorkan tandas sebagai contoh, dia buang sampah elok-elok, dia tak menyusahkan orang tuan-tuan. Nampak tak? Bila dia tidak menyusahkan orang, dia tidak menyusahkan orang, maka perbuatan itu pun dikira sebagai apa? Dikira sebagai sedekah. Maksudnya, kalau kita duduk dalam rumah sewa ni, tuan-tuan, banyaklah orang. Ada orang Malaysia ni, terutamanya kalau dia dengar video ataupun dia tengok video, dia tak suka guna earphone sebagai contoh. Orang duduk tengah tidur, dia pasang video kuat-kuat, mengganggu orang tidur ataupun bercakap kuat pada waktu orang tidur. Kalau dia bercakap slow ataupun dia tengok telefon dia, dia pakai earphone sebab dengan niat untuk tidak mengganggu orang lain. Itu pun pahala sedekah tuan-tuan. Bab yang seterusnya, bab tibil kalam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu sadaqah. Bab berkaitan dengan percakapan yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al kalimatu thayyibatu sadaqah. Percakapan yang baik itu adalah sedekah. Sebagaimana orang akan gembira kalau kita bagi benda kepada dia, bagi hadiah dan seumpamanya, begitulah juga manusia akan gembira kalau kita bercakap dengan percakapan yang baik. Word of affirmation, which is benda ni tak berapa wujud dalam kalangan kita orang Asia lah in general kan, ataupun orang Malaysia, nak puji-puji orang, nak bagi tahu, oh sungguh hesa, oh, kamu dah buat apa, caresa, okey, kamu dah buat benda yang baik, masya-Allah. Benda ni kita tak wujud. Sedangkan benda tu kalau kita cakap menggembirakan. Tuan-tuan tahu tak saya mencarut apa tadi tu? Faham kan? Sungguh hesa, kamu telah buat satu benda yang baik. Caresa, kamu dah buat benda baik. Tak apa, kamu dah buat elok dah ni. Word of affirmation ni benda yang orang suka dengar. Nampak tak? Benda ni tak wujud sangat dalam masyarakat kita. Tetapi dalam masyarakat asing benda ni banyak wujud. Dan itu ialah, cuma mereka tak ada iman, tak dapat pahala lah. Tapi kalau kita dapat, kita ada iman, kita ada Islam. Setiap benda yang kita cakap yang menyukakan orang, itu semua adalah form of sedekah. Benda itu dikira sebagai pahala sedekah. Nampak tak? Dalam ni, Al-Qastalani rahimahullah, dia kata akan dapat pahala sedekah. Ka'i'ta'il mal. Sama je kalau kita bagi duit pada orang. Kerana apa? Bagi duit pun, dia punya illah dapat pahala sebab apa? Li'anna i'ta'ahu yafrahu bihi qalbu man yu'tah. Orang yang dapat duit, dia akan rasa gembira. Begitu juga orang mana disebut percakapan-percakapan yang baik, hati dia akan rasa gembira. Dan dia akan menghilangkan kesedihan di dalam hati dia. Nampak tak? Dan begitulah juga al-kalimatut tayyibah. Perkataan-perkataan yang baik. Wa bi qala hadatsana Abu Walid, qala hadatsana Syu'bah, qala akhbarani Amr an Khaythamah an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu qala dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nar فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه قال شعبة أما مرتين فلا أشك ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. Dalam riwayat ni tuan-tuan, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata, pada satu ketika Nabi SAW cerita tentang neraka. Nabi SAW menakutkan para sahabat berkaitan dengan neraka. Dan Nabi SAW telah minta berlindung daripada neraka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua tuan-tuan daripada neraka dan masukkan kita ke dalam syurga dukhulan awwaliyan, kali pertama tanpa hisab. Dan Nabi SAW bila cerita tentang neraka, Nabi SAW minta berlindung daripada neraka dan Nabi palingkan asyahabi wajhihi, Nabi palingkan muka, maksudnya tak nak memandang ke arah yang pada kita arah neraka lah sebagai contoh. Menunjukkan kepada tidak ingin untuk melihat ke arah neraka, apatah lagi memasuki neraka. Kemudian Nabi SAW ulang lagi berkaitan dengan neraka. Nabi SAW minta berlindung daripada neraka dan Nabi SAW memalingkan wajahnya daripada arah neraka. Maka Syu'bah radhiyallahu anhu ataupun rahmatullahi alaih kata, Nabi sebut benda tu
2 kali ataupun 2 kali. Fala asyuk. Aku tidak syak Nabi sebut benda tu 2 kali. Dalam riwayat tu Nabi SAW sebut pasal neraka 2 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, ittaqun nar. Jagalah, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebahagian ataupun separuh daripada buah tamar. Maksudnya melalui sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, tudfi'u ghadaballah. Sedekah akan menghapuskan ataupun menghilangkan, memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ni ialah burhan, adalah bukti bahawasanya orang ini memang betul-betul beriman. Sebab manusia selepas dia berpenat lelah untuk dia dapatkan sesuatu dalam kehidupan dia, tiba-tiba dia sanggup bagi. Kerana apa? Kerana yakin dengan janji Allah. Sebab Allah yang minta bagi, wa anfiqu, bagilah sedekah, bagilah infak dan sebagainya. Dia bagi. Dan dia bagi semata-mata kerana apa tuan-tuan? Semata-mata kerana dia yakin dengan janji Allah. Apa yang dia bagi tidak akan sekali-kali disia-siakan oleh Allah. Sebab itu dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim tu kan, was-sadaqatu burhan. Dan sedekah itulah burhan, dalil bukti bahawa dia benar-benar beriman kepada Allah. Dia tak takut sekali-kali kefakiran. Sebab yang janjikan pada dia, yang akan balas balik ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah kamu pelihara, jaga diri kamu, protect yourself daripada api neraka walaupun dengan separuh daripada tamar. Fa illam yajid, kalau dia tidak ada walaupun separuh tamar, fa bi kalimatin thayyibah, maka hendaklah dia mengucapkan kalimah yang baik. Babur rifqi fil amri kullih. Bab supaya kita jadi gentle. Ar-rifq ni tuan-tuan kita boleh terjemah sebagai gentle. Dalam bahasa Arab disebut linil janib. Gentle ni, kita ni orang kata satu orang yang mana gentle, satu orang yang mana, bukanlah kata-kata lemah lembut, satu orang yang mana ada self conduct yang bagus. Dia jaga diri dia, dia tidak marah, dia tidak malas. Semua benda iktidal, kesempurnaan dalam diri dia, pertengahan. Nampak tak? Dalam semua urusan. Wa bi qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an ibn Shihab an Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat dakhala rahtun min al-yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum qalat Aisyah radhiyallahu anha fa fahimtuha faqultu wa alaikumus salam wal la'nah قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. Hadis ni tuan-tuan, hadis masyhur. Ada satu kumpulan Yahudi datang bertemu dengan Nabi SAW dan mereka kata Assalamualaikum. Maksud Assam ni tuan-tuan ialah mati ke atas kamu. Tapi sebab mungkin dia cakap laju-laju kan, dia orang tak perasan, dia kata macam Assalamualaikum. Macam kalau kita belajar bahasa Korea kan, Annyeonghaseyo, hello. Tapi orang dia tak sebut Annyeonghaseyo gitu. Itu nampak sangat newbie kan. Annyeonghaseyo, gitu. Lebih kurang lah. So orang patut sebut Assalamualaikum. Tapi Yahudi ni, dia datang, dia ikhtilas, dia curi huruf tu, Assalamualaikum, gitu. Tapi dia punya niat ialah Assalamualaikum, kematian ke atas kamu, wahai Rasulullah. Nampak tak? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata, aku dengar dan aku faham bahawasanya mereka bukan mengucapkan salam, mereka mengucapkan kematian ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah pun jawablah. Aisyah kata wa'alaikumussalam wal la'nah. Kita standard lah tuan-tuan kan, bila kita nak marah, kita akan kata wa'alaikumussalam wal la'nah. Ke atas kamu ialah kematian dan juga laknat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Nabi SAW tegur, mahlan ya Aisyah. Sabar Aisyah. Relax, cool, chillax. Terjemahan mudah saya lah, Nabi tak cakap gitulah. Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Ta'ala suka jika manusia berada dalam keadaan gentle dalam semua urusan dia. Kita nak marah pun kita kawal diri kita dan seumpamanya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok apa yang berlaku di Palestin, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu saudara kita, dan paling penting kita kena minta doa Allah ampunkan kita. Sebab banyak benda yang kita tak buat, kita menzalimi mereka dengan kita tidak mampu untuk tolong mereka. Satu, kita doa untuk mereka, tapi sebenarnya kita berhajat untuk doa diri kita supaya Allah ampunkan kita. Supaya Allah tidak murka pada kita.
Sebab memang tuan-tuan, kita telah menzalimi sahabat-sahabat kita, kita telah mengkhianati mereka. Kita sedar, kita tak sedar, memang itulah dosa kita. Jadi tuan-tuan, antara benda-benda yang kita baca bila video-video kan, komen-komen, ramai yang komen. Jarang kita akan, ataupun hampir kita tak jumpa video mereka mencaci, memaki Yahudi. Betul tak? Dengan apa yang berlaku, semuanya mereka kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dunia ni bukan untuk kita, dunia untuk mereka. Akhirat untuk benda-benda percakapan macam tu. Nampak tak? Tak ada dua orang nak caci maki Yahudi gila-gila. Tak ada. Sebab benda berlaku dah. Itu memang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tulis untuk mereka. Jadi benda tu tak boleh nak lagi. Tetapi at least mereka dapat jaga, kawal diri mereka. Wallahu alam, adakah mereka amal hadis ini? Nabi kata, mahlan ya Aisyah, relax wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sukakan ar-rifq, iaitu kita bertindak dalam keadaan gentle, tidak marah, dapat kawal diri dan seumpamanya pada semua urusan dan semua keadaan. Nampak tak tuan-tuan? Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, ada satu riwayat daripada Aisyah juga. Cuma dengan lafaz innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sifat rifq ni, gentle ni, kawal diri ni, nampak tak tuan-tuan? Tidaklah dia berlaku ataupun wujud pada sesuatu kecuali dia akan menambahkan lagi kecantikan benda tersebut. Illa zanah. Jadi orang kata, oh orang ni walaupun orang caci maki dia, macam dalam suratul Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walaupun dia sedang buat dakwah, pergi jumpa orang maki dia, orang baling telur dan seumpamanya, dia berjalan dalam keadaan apa tuan-tuan? Haunan, dalam keadaan tenang, relax. Kemudian bila orang cakap benda-benda yang buruk kepada mereka, qalu salama, mereka cakap benda-benda yang elok. Jadi tuan-tuan, orang nampak pun, orang akan nampak benda tu lagi cantik dan akan memberi kesan kepada orang yang melihat. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW kata, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Rifq ni tuan-tuan, kita boleh terjemah sebagai gentle, terjemah sebagai dapat kawal diri, dan seumpamanya, bila ada pada satu-satu benda, dia akan jadi cantik. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan jika sesuatu benda itu tidak ada sifat tersebut, maka dia akan memburukkan benda tu. Hatta dalam dunia ini pun kita kata, dia tu tak relax. Tak relax dia tu, betul tak? Walaupun dia dibu dan seumpamanya, kemudian saya tak nak sebut dia mengadu ke orang gelak ke whatsoever, daripada tu nampak tak relax. Akan jadi bahan momokkan orang. Jadi orang yang mana dapat jaga dia punya diri, percakapan, self conduct dia, terutamanya pada waktu-waktu macam tu, bila dia dapat jaga, memang orang akan nampak dia ni satu orang yang cool, cantik, baik. Dan kalau orang tak ada benda tu, orang kata dia ni tak relax. Dan manusia akan lari daripada orang macam tu. Biasanya macam tu lah. So pendakwah, terutamanya ustaz, terutamanya dia kena cuba usaha untuk wujudkan sifat-sifat macam ni dalam kehidupan dia, dalam percakapan dia, dalam tindak tanduk dia dan seumpamanya. Sebab apa? Antara tujuan utama bukan nak suruh orang datang pada dia pun, supaya orang tertarik kepada agama yang dia bawa, supaya orang tertarik kepada ilmu agama yang dia sampaikan. Itu je tujuan dia tuan-tuan. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah dengar apa yang mereka cakap? Nabi SAW kata, aku telah cakap wa'alaikum, sebenarnya ke atas kamu, bukan ke atas aku. وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. Ini hadis yang kita dah isyaratkan tadi. Ada orang kencing dalam masjid, Nabi kata la tuzrimuh, jangan kamu sekat dia daripada meneruskan kencing dia, sebab dia akan bagi mudarat pada diri dia bila dia tidak dapat buang air dengan sempurna, dan satu lagi dia akan lebih mengotorkan masjid. Kemudian Nabi SAW telah minta supaya dibawakan air, dan Nabi SAW suruh jirus tempat tersebut. Babu ta'awunil mu'minin ba'dihim ba'da. Bab orang beriman saling bertolongan antara satu sama lain. Memang sifat orang yang beriman tuan-tuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia kat situlah lah sekali pun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itulah saudara. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala hadatsana Sufyan an Abi Burdah Buraid ibn Abi Burdah
annahu qala akhbarani jaddi Abu Burdah an abihi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha thumma shabbaka baina asabi'ihi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan idh ja'a rajulun yas'alu aw talibu haja aqbala alaina biwajhihi faqala ishfa'u faltu'jaru wal yaqdillahu ala lisan nabiyhi ma syaa'. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, orang beriman dengan orang yang beriman yang lain adalah seperti satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Saling menguatkan antara satu sama lain. Dan Nabi SAW telah tasbik antara jari-jari Nabi macam ni. Tuan-tuan, bangunan tidak akan dapat didirikan kecuali batu-batu tersebut diletak rapat-rapat. Betul tak? Mana boleh satu orang duduk, satu bata duduk sini, satu bata duduk sini. Macam mana dia nak jadi bangunan? Itu maksudnya. Dia jadi kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau satu bahagian diruntuhkan, maka dia akan membawa mudarat kepada keseluruhan bangunan tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sedang duduk, satu orang lelaki datang untuk meminta ataupun minta hajat lah. Aqbala alaina biwajhihi, Nabi SAW pandang kami dengan wajah baginda yang mulia, dan Nabi SAW bersabda, ishfa'u faltu'jaru. Maksud ishfa'u di sini, kamu tunaikanlah hajat orang yang datang minta hajat ni. Faltu'jaru, kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan putuskan di atas lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Babu qaulillahi ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Kiflun nasib. Qala Abu Musa radhiyallahu anhu, kiflaini ajraini bil habasyiyah. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mana memberi syafaat yang baik. Maksud memberi syafaat yang baik di sini ialah orang yang mana menolong untuk menunaikan hak satu orang Muslim, ataupun untuk menjauhkan kejahatan, kerosakan, keburukan daripada diri dia. Nampak tak? Maksudnya dia berusaha untuk bawa kebaikan kepada orang Islam ataupun jauhkan keburukan daripada Islam. Itu maksud mayashfa' syafa'atan hasanah. Yakul lahu nasibun minha, dia tetap akan dapat pahala daripada perbuatan tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang buat syafaat yang jahat, maksudnya dia bawa mudarat kepada orang ataupun dia menjauhkan kebaikan daripada orang tersebut, maka dia akan dapat bahagian dosa daripada perbuatan dia tersebut. Dan maksud kiflun di sini ialah nasib, cuma dalam bahasa Habasyah. Bahagian pertama dalam ayat dia kata yakul lahu nasib. Dalam bahagian kedua sebut yakul lahu kiflun, tetapi sebenarnya maksud kedua-duanya adalah sama. Nampak tak? Cuma kiflun adalah dalam bahasa Habasyah kalau tak silap saya. Kemudian dalam Quran Allah sebut kiflun, iaitu nasib lah. Qala Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Kiflain, dia ada dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata yu'tikum kiflaini min rahmatih. Allah Ta'ala bagi kepada kamu dua kifil, iaitu dua nasib, dua bahagian, iaitu maksudnya ialah dua pahala. Cuma kifil ni adalah daripada bahasa Habasyah, yang mana sama dengan bahasa Arab dari sudut penggunaan makna, perkataan dan maknanya. Wallahu a'lam. Wa fi qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala qala hadatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza atahu as-sa'il aw sahibul hajah qala ishfa'u faltu'jaru wal yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa'. Bab lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Bab Nabi SAW ini bukan satu orang yang mana pengotor ataupun pemaki ataupun pencela. Mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang asal nature-nya bukan macam tu, wala mutafahishan, dan Nabi SAW tidak berusaha ataupun tidak buat-buat nak jadi pemaki, pengotor dari sudut lisan dan juga pencela. Sebab ada orang yang mana dia okey, tetapi kadang-kadang sebab dia duduk dengan kawan-kawan dia, dia nak imitate, dia nak ikut cara kawan-kawan dia bercakap. So itu dia panggil tafahush. Tafahush ni atas wazan tafa'ul, yang mana memberi makna takalluf. Dia buat-buat benda tu. Ada je.
Orang kalau dia duduk dengan mak ayah dia tak cakap macam tu. Dia duduk dengan keluarga dia tak cakap macam tu. Tetapi sebab dia nak vibing bersama dengan kawan-kawan dia supaya tak rasa ketinggalan, so dia mula imitate, dia mula tiru-tiru cara bercakap macam tu. Itu dinamakan sebagai mutafahishan. Adapun fahish bittaba' memang Nabi bukan macam tu, dan Nabi tak pernah ikut pun benda-benda yang buruk tu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Sulaiman annahu qala sami'tu Aba Wa'il قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق ابن سلامة. Abu Wa'il dalam riwayat yang pertama, dalam sanad pertama itu adalah Syaqiq ibnu Salamah daripada Masruq ibn al-Ajda', salah seorang sahabat ataupun anak murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala dakhalna ala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu hina qadima ma'a Muawiyah radhiyallahu anhu ila al-Kufah فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخياركم أحسنكم خلقا. Tuan-tuan, Masruq ibn al-Ajda' dia kata dia telah bertemu dengan Abdullah bin Amr dan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ketika mana datang ke Kufah. Jadi mereka bercerita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara benda yang diceritakan ialah lam yakun fahishan wala mutafahisha. Kemudian mereka berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Antara orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Sebab apa tuan-tuan? Akhlak ni tuan-tuan, sebagaimana kita cerita semalam, dia ialah satu benda yang mana akan safeguard, yang akan protect kita punya amalan. Nampak tak? Tak ada satu benda. Ma min syai'in athqal fil mizan min husnul khuluq. Hadis Nasa'i, Bukhari dan seumpamanya. Tidak ada satu benda pun yang mana lebih berat timbangannya di mizan pada hari kiamat berbanding dengan akhlak yang baik. Apabila seseorang itu tidak ada akhlak yang baik, amalan-amalan dia akan hilang begitu sahaja. Sebagaimana hadis yang masyhur tuan-tuan, pada hari kiamat, orang datang bawa amalan sebesar gunung Uhud. Ataupun amalan yang sangat banyak. Kali ikut timbangan, amalan banyak tuan-tuan. Tetapi sebelum masuk ke syurga, sebelum nak lintas tiang sirat, Allah Ta'ala tanya, siapa yang ada kes dengan lelaki ini? Datang, orang ni kata, oh dia ni ambil harta aku, dia ni caci aku, dia pukul aku dan seumpamanya. Jadi pada waktu tersebut tuan-tuan, tidak ada qisas kecuali pahala ni lah. Jadi diambil pahala orang yang buat amal. Dia datang dengan solat, dia datang dengan puasa, datang dengan zakat dan seumpamanya. Amal yang besar-besar. Pahala sebesar gunung Uhud tuan-tuan. Tetapi dia ada masalah. Daraba hadha, dia pukul orang ni. Wa syatama hadha, dia maki orang ni. Wa akhadha mala hadha, dia ambil harta orang ni. Kemudian dibuat pertukaran. Apabila habis pahala dia tuan-tuan, keburukan-keburukan orang, dosa-dosa orang tu diambil, faturihat alaihi faturiha finnar. Dosa-dosa itu dicampak ke atas diri dia, last sekali dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia buat amal banyak. Jadi tuan-tuan, husnul khuluq ialah satu benda yang sangat penting untuk safeguard, untuk protect kita punya amalan. Nampak tak tuan-tuan? Orang tu datang dengan solat, datang dengan puasa. Ini amal besar, ni bukan kecil-kecil tuan-tuan. Kita dah letak banyak amal, perangai jahat pula, itu lagi masalah. Nampak tak? Dan disebut dalam hadis, benda yang dibuat apa dia? Daraba hadha, dia pukul orang ni. Syatama hadha, dia caci orang ni. Wa akala mala hadha, dia ambil harta orang ni. Semua ni adalah perbuatan-perbuatan yang mana terhasil daripada akhlak yang buruk. Syarah mudah tuan-tuan, tetapi nak amal bukan satu benda yang mudah. So Nabi kata, orang yang paling baik dalam kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Sebab tuan-tuan, orang tak nampak pun amalan kita. Orang tak nampak pun amalan kita. Kita puasa ke, kita baca Quran ke, kita solat ke, orang tak nampak. Orang akan nampak apa tuan-tuan? Orang akan nampak kita punya akhlak. Ketika mana ustaz kita syarah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata' ilaihi sabila. Islam dibina di atas 5 benda, betul tak? Jadi seolah-olah 5 benda tu ialah tiang tu. Jadi Islam tu satu benda yang lain. Faham tak tuan-tuan? Bila kita kata Islam dibina di atas 5 benda, 5 benda tu ialah tiang. Kan kita nak buat kemah, kita ada 4 penjuru tiang.
Kemudian kita ada tiang tengah, betul tak? Itulah 5 tiang tu. Sebab tu disebut sebagai arkan. Rukun ni, tiang ni, ialah 5 benda. Dan Islam dibina di atas 5 benda tersebut. Antara satu jenis tafsiran lah, ya Ustaz kita beritahu. So, apa Islam tu? Ustaz kata Islam ialah husnul khuluq. Islam itu adalah akhlak yang baik. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok ayat-ayat Quran, bila Allah cerita tentang amalan, biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup dengan apa? Allah Taala akan tutup dengan sifat yang Allah suka ataupun sifat yang Allah benci. Macam kita kata dalam masalah solat, la'allakum, dalam puasa, la'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan seumpamanya lah ayat-ayat yang baik, sifat-sifat yang baik Allah puji, dan sifat-sifat yang buruk Allah SWT keji. Supaya apa tuan-tuan? Nak bagi peringatan kepada kita bahawa maksud daripada amal ialah untuk bina akhlak yang baik, di samping untuk kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang akan bagi kesan pada orang kalau kita dikatakan banyak solat dan seumpamanya, tetapi bila kita keluar daripada masjid, perangai kita sangat teruk, percakapan kita sangat teruk, kita punya muamalat, janji dengan orang tak tepat janji, betul tak? Pinjam duit orang tak nak bayar, dan seumpamanya lah tuan-tuan. Orang tidak akan tengok kita punya amal ibadat, orang akan tengok kita punya akhlak. Jauhnya orang, dekatnya orang dengan kita ataupun dengan Islam secara umumnya adalah berdasarkan akhlak kita. In general, kebanyakan macam tu tuan-tuan. Hari itu masa saya pergi Sapporo di Jepun, minggu lepas sembahyang Jumaat, ada satu orang daripada Portugis, satu orang Portugis, dia datang, dia macam exchange student lah, dalam satu sem di Hokkaido Uni. Dia nak jumpa dengan imam. So, dia nak tanya pasal Islam. Tahu tak apa yang menyebabkan dia tertarik kepada Islam di satu tempat sejak dia berada di Portugal lagi? Dan sebab kata dia berkawan dengan orang-orang Islam, yang mana dia tengok orang Islam ni tak ada depress dalam kehidupan, elok perangainya, jadi dia rasa ketenangan. Nampak tak? Jadi daripada situ dia akan tertanya-tanya, kenapa dia ni boleh jadi happy sangat ni? Cuba tuan-tuan bayang apa yang berlaku di Gaza. Berapa ramai orang masuk Islam disebabkan oleh orang kata tertarik dengan orang kata level keimanan mereka, keyakinan mereka, self conduct mereka dan seumpamanya. Kadang-kadang kita tak perlu cakap dengan mulut banyak tuan-tuan, tetapi dengan akhlak kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita menyebabkan orang tertarik hati. Wallahu a'lam bissawab. Kata ustaz kita, apabila dakwah dilakukan dengan sungguh-sungguh, akhlak kita jaga dan seumpamanya, Allah boleh jadikan Yahudi sebagai asbab untuk manusia dapat hidayah. Satu orang Yahudi, anak dia Yahudi juga. Anak dia Yahudi juga berkhidmat kepada Nabi SAW. Cuma satu ketika budak tu dia sakit. Bila sakit, Nabi SAW datang ziarah dia. Dan Nabi SAW sayang pada dia. Dan Nabi SAW suruh dia mengucap. Anak dia duk tengok ayah dia, takut ni. Ayah dia Yahudi dan dia pun Yahudi. Nabi suruh mengucap. Last sekali, ayah dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Taatilah ayah kepada Al-Qasim. Itu Nabi Muhammad SAW. Ustaz kita kata, apabila dakwah dibuat dengan sempurna, dengan akhlaknya, dengan kesungguhannya, dengan doanya dan seumpamanya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadikan Yahudi sebagai sumber hidayat untuk orang lain, walaupun ayah dia tak masuk Islam dalam riwayat yang saya baca tu. Nampak tak? Google. Hadis ini ada dalam Bukhari tuan-tuan, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kana gulamun yahudiyyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang budak Yahudi telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famaridha fa'atahu ya'ud. Dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ziarah dia. Faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim. Nabi duduk dekat kepala dia, Nabi kata masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indah. So dia tengok ayah dia, bapa Yahudi kot, nak masuk Islam masa tu kan, mestilah dia takut. Faqala lahu ati' Abul Qasim. Ayah dia sendiri, satu orang kafir Yahudi, tak beriman dengan Nabi, Allah jadikan sebab
Dia kata apa? Ati' Abul Qasim, ta'alah Abul Qasim, iaitu ta'alah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam, dan budak tu pun masih Islam. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, Nabi keluar daripada rumah tu dan Nabi kata alhamdulillah allazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang mana telah menyelamatkan dia daripada neraka. Cuma tuan-tuan kena bacalah dia punya cerita ni, ada dalam Islam Web ni. Takkan semua benda saya nak suap kan. Jadi tuan-tuan bacalah sendiri. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdul Wahhab an Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyah radhiyallahu anha anna Yahuda atawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ini semua ialah riwayat bil makna. Riwayat dengan makna. Yang tadi assalamu alaikum wal la'nah. Ada orang riwayat macam tu. Tetapi ada perawi riwayat at least makna dia sama walaupun wording dia berbeza. Alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Saya pernah tengok satu video satu orang Syiah dia call syekh tu. Saya rasa syekh apa tak ingatlah. Tapi bila dia call, dia caci maki ya. Lepas tu syekh tu dia jawab, tak ada senyap. Wa'alaikumul la'nah wa'alaikumul ghadab, syekh tu jawab. So, bila keadaan macam tu, orang kerat video tersebut. Geng-geng Syiah kerat, dia kata inilah akhlak geng-geng sunnah salafi ni. Jadi tuan-tuan, adalah benarnya juga ketika betul ada kita kena marah dan seumpama, tetapi most of the times kita kena jaga benda tu. Nampak tak? Qala mahlan ya Aisyah, alaiki birrifqi wa iyyaki wal unufa wal fuhsh. Dalam riwayat ni Nabi SAW kata alaiki birrifq, hendaklah kamu jaga diri kamu, kawal diri kamu, be gentle. Wa iyyaka wal unuf wal fuhsh, dan hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada apa? Daripada unuf ni orang kata kekerasan dan juga perkataan yang kotor. Saya nak tengok sunnah.com, tengok cara dia terjemah ar-rifq. Tuan-tuan tahu kan sunnah.com ni dia banyak kitab-kitab hadis dalam tu dan dengan terjemahan bahasa Inggeris yang sangat bagus. Tak tahulah, takut dia ada terjemahan lain. Terjemahan Urdu ada, tapi saya tak tahu bahasa lain ada ke tak. Ni bab yang keberapa ni? Bab ke-38. Allah jauhnya. Sekejap Rahimkallah. Tiga puluh lapan. Sini Nabi SAW kata, oh, become, calm. Maksudnya tenang, become. Oh Aisyah, you should be kind and lenient. Jadi, alaiki birrifqi, mahlan ya Aisyah, become, alaiki birrifqi, you should be kind and lenient. Jadi baik dan betul ansur, and beware of harshness and fuhsh, iaitu bad words. Harshness ni ialah orang kata kekasaran dan juga perkataan-perkataan yang tak elok. Qalat awalam tasma' ma qalu? Qala awalam tasma'i ma qultu? Radattu alaihim fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Cuma dalam riwayat ni Nabi kata, aku dengar je apa yang mereka cakap dan aku dah jawab pun. Cuma apa yang mereka kata kepada aku, Allah tidak kabulkan. Tetapi apa yang aku kata kepada mereka, iaitu wa'alaikum, dengan arti kata, bagi kamu ialah kematian, benda tu Allah dengar dan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan bagi pihak aku. Wa bi qala hadatsana Asbagh qala akhbarani Ibn Wahb qala akhbarana Abu Yahya Fulaih ibn Sulaiman an Hilal ibn Usamah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'ana kana yaqul li ahadina 'inda al-ma'tabati ma lahu tariba jabinuh. Kata Anas radhiyallahu anhu, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah, ibu Anas iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha bawa Anas radhiyallahu anhu pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Khuwaidi muka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, terimalah dia sebagai khadim engkau untuk buat kerja yang simple-simple. Pada masa itu umur lebih kurang 8 tahun. So Anas radhiyallahu anhu meninggal ketika mana Nabi SAW meninggal, umur Anas lebih kurang dalam 18 tahun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah doakan keberkatan untuk Anas.
Anas dapat harta yang banyak, anak pinak, zuriat yang banyak, sehingga kan dikatakan Anas radhiyallahu anhu telah mengkebumikan puluh-puluh anak dan cucunya sendiri semasa hidup dia. Beliau radhiyallahu anhu meninggal lebih kurang, ada khilaf riwayat, tahun 90, 91, 92, 93 Hijrah, lebih kurang. Maksudnya selepas kewafatan Nabi SAW, lebih kurang 70 tahun beliau radhiyallahu anhu hidup. Dan dikurniakan sebab mak dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha minta supaya Nabi doakan dia, dan Nabi SAW doakan keberkatan untuk dia. Harta yang banyak, kemudian zuriat yang banyak. Nampak tak? So, kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ni bukanlah satu orang yang bersifat sabbaban, orang yang mana banyak mencela ataupun mencaci, memaki. Bukanlah fahasyan, orang tak bercakap dengan percakapan yang buruk. Dan Nabi SAW ni bukanlah satu orang la'anan, pelaknat. Jadi kita, tuan-tuan, benda ni kita kena jagalah. Kita selalu sebut celaka kan. Kena laknat dia ni, laknat, mal'un. Jadi benda-benda macam tu kita kena elak lah. Dan Nabi SAW, kalau nak kritik kami pun, nak marah kami pun, Nabi akan cakap, malahu. What happened to him? Apa ni? Kiahurahai. Apa yang berlaku ni? Tariba jabinuhu, supaya dia, dan satu lagi, semoga dia punya dahi dipenuhi tanah. Kata syurah, para pensyarah hadis, kalau ikut dari sudut terjemahan literal, maksudnya supaya dia tersungkur ke tanah. So bila dia tersungkur, jadi dahi dia ni akan kena dengan tanah. Tetapi ini ialah satu percakapan bahasa Arab yang mana digunakan bukan dia maksudkan dengan makna tersebut. Sebagaimana nate bagi orang Kelantan, dia bukan niat nak maki, nak caci, dan memang itu satu penjurih bilangan, sara urfan, dah jadi uruf di kalangan Kelantan. Nate buku, nate mai, nate ekong, nampak tak? Jadi dia tidak qasad makna lughawi asli tu, nampak tak? So itu salah satu daripada jawapan yang diberi oleh syurah. Kata Al-Qastallani rahimahullah, kalimatun jarat ala lisanil Arab la yuriduna haqiqataha. Ini ialah satu percakapan bila nak kritik, tetapi bila mereka kritik seolah-olah perkataan itu telah kosong daripada maksud asal dia. Ataupun sebahagian syurah lagi mereka kata, tak, Nabi SAW doakan supaya dia taat. Maksud dahi dipenuhi dengan tanah ialah dia banyak sujud. Malah Nabi nak marah, tapi instead of cakap benda-benda tak elok, Nabi kata semoga Allah gunakan dia untuk banyak salat. Ada juga surah yang takwil macam tu. Nampak tak? Wallahu alam bis-shawab. وبه قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. Tuan-tuan, dalam riwayat ni kata Aisyah, ada satu orang lelaki telah minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata nama dia ialah Makhramah ibnu Naufal. Ada orang kata dia ialah Uyainah ibnu Hasnan al-Fazari. Ala kullin, dia minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata bi'sa akhul ashirah. Adalah dia punya tindakan benda yang mana Nabi tak suka, dan Nabi kata dia ni seburuk-buruk orang yang ada di dalam kabilah ini. Sebab apa? Yudhhirul Islam wa yukhfil kufar. Munafik, dia menzahirkan dia orang Islam, tetapi dia menyembunyikan kekafiran di dalam hati dia. Dan Nabi cakap macam tu adalah untuk menzahirkan halnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nampak tak? Ala kullin, lelaki tersebut telah murtad selepas matinya Nabi SAW, dan dia telah berjaya ditangkap dan dibawa kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. So, bila Nabi izinkan dia masuk, Nabi SAW bercakap still dengan wajah yang baik. Nampak tak? Nabi maksudnya layan dia sebagai tetamu dengan baik. Kemudian, kerana itulah orang kata akhlak Nabi yang baik dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama,
orang kata Nabi SAW cuba untuk macam sort of pujuk dia lah. Mana tahu hati dia lembut untuk dia betul-betul jadi satu orang Islam. Nampak tak? Kemudian, apabila lelaki itu berlalu pergi, Aisyah radhiyallahu anha kata, "Ya Rasulullah, ketika mana kau tengok lelaki tersebut, kau cakap dia ni sekian-sekian, iaitu bi'sa akhul ashirah, ataupun bi'sa ibnul ashirah. Manusia yang paling buruk dalam kaum dia. Kemudian, bila dia masuk, jumpa dengan kau, jumpa dengan tuan, tuan layan dia dengan cara yang baik." Maka Nabi SAW berkata, "Wahai Aisyah, sejak bila engkau dapati aku ni satu orang yang fahasyan, satu orang yang teruk dari sudut percakapan?" Nampak tak? Dan Nabi SAW kata, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ialah manusia mana ditinggalkan oleh orang ramai kerana takutkan kejahatannya. Itu kena cek lah tuan-tuan. Kalau orang tak nak kawan dengan kita disebabkan perangai kita, orang tak nak duduk sebilik dengan kita, tak nak buat assignment dengan kita, disebabkan oleh perangai buruk kita, na'udzubillah. Inna syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih. Orang tak nak duduk dengan dia, tak nak berkawan dengan dia, tak nak lintas dia pun kerana takutkan dia punya keburukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita semua tuan-tuan. Bab husnul khuluqi was sakha, bab berkaitan dengan baiknya akhlak dan juga sakha, pemurah. Wa ma yukrahu minal bukhl, dan tidak disukai orang yang bakhil ataupun sifat bakhil. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, "Makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Hadis masyhur, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata Nabi SAW manusia yang paling pemurah, dan lagilah pemurahnya Nabi SAW pada bulan Ramadan. Wa qala Abu Dharr radhiyallahu anhu lamma balaghu mab'ath an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li akhihi irkab ila hadha al-wadi fasma' min qawlihi faraja'a faqala ra'aytuhu ya'muru bi makarim al-akhlaq. Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu pada masa itu dia bermasuk Islam. Dia dah dengar cerita berkaitan dengan Nabi SAW, so dia hantar saudara dia untuk cek berkaitan dengan keadaan Nabi SAW sebelum dia pergi sendiri lepas tu. Cerita panjang berkaitan dengan Islamnya Abu Dharr. Dan tuan-tuan, apabila saudara dia balik, bawa khabar daripada Mekah, dia tanyalah. Dan dia bagi tahu bahawasanya baginda Nabi SAW ya'muru bi makarimil akhlaq. Dan Nabi SAW telah memerintahkan ataupun mengajak kepada akhlak yang baik. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عريا ما عليه سرج في عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا أو قال إنه لبحر. Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, manusia yang paling baik. Dan tidak disebut baik dari sudut apa? Maksud semua benda, semua aspek, semua segi, manusia yang paling baik. Wa ajwadan nas, manusia yang paling pemurah. Wa asja'an nas, manusia yang paling berani. So cerita berkaitan dengan berani Nabi SAW, tuan-tuan kena ingat. Nabi SAW dilantik menjadi Nabi ketika mana berumur 40 tahun. Dan 13 tahun berada di Mekah. So, bila berhijrah, umur Nabi SAW lebih kurang 53 tahun. 53 ni kalau kita, orang tua dah. Betul tak? Zaman sekarang lah. Dan, katakanlah benda ni berlaku pada awal-awal hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, umur 53 tahun. Kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW ialah orang yang paling berani. Satu ketika berlaku, pada satu malam, penduduk Madinah berada dalam ketakutan disebabkan ada satu suara. So, dalam hadis ini tak sebutlah detail apa yang berlaku, tetapi berlaku sesuatu yang menakutkan ahli Madinah pada waktu malam. Jadi, orang ramai telah bertolak menuju ke tempat datangnya suara tersebut. Apabila mereka pergi, mereka nampak Nabi SAW sudah ada di situ. Nampak tak? Walaupun ketua negara, tetapi orang yang pertama berada di tempat tersebut. Rasul lagi, orang pertama berada di tempat tersebut. Kemudian, Nabi SAW kata kepada para sahabat, lan tura'u, ay la tafza'u, la tafza'u. Jangan kamu rasa takut, jangan takut.
Kemudian kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu tersebut Nabi SAW berada di atas satu ekor kuda milik Abu Talha. Abu Talha ni siapa tuan-tuan? Bapa tiri Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Uryan, dan kuda tanpa pelana, ma'alaihi sarjun, kuda tanpa pelana. Tuan-tuan, nak naik kuda tanpa pelana ni bukan satu benda yang mudah, apatah lagi untuk orang yang berumur. Nampak tak? Dan di leher Nabi SAW ada pedang. Maksudnya diselempangkan dengan pedang. Nabi SAW bawa pedang lah, senang cerita. Faqal, Anas radhiyallahu ta'ala kata, laqad wajadtuhu bahran, dan sangat laju. Maksud bahar di sini ialah pergerakan yang sangat laju. Nampak tak tuan-tuan? Pergerakan yang sangat laju. Maksudnya Nabi SAW naik kuda. Paling kurang umur 53 tahun pada waktu tersebut. Kuda tidak ada pelana, bukan satu benda yang mudah tuan-tuan untuk orang naik. Tetapi Nabi SAW dapat kawal kuda tersebut, dan kuda tersebut bergerak dengan laju, dan tujuan Nabi SAW adalah untuk menjaga keselamatan ahli Madinah. Satu orang yang pemberani. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala hadatsana Sufyan an ibn al-Munkadir annahu qala sami'tu Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Nabi SAW tidak ditanya ataupun tidak diminta sesuatu. Maksudnya orang datang minta dan seumpamanya, Nabi tak akan kata tidak. Kalau ada Nabi bagi, kalau tak ada Nabi senyap. Sampaikan Farazdaq, dia kata ma qala la qattu illa fi tashahhudih laula at-tashahhudu kanat la'uhu na'amu, atau kanat la'uhu na'am. Dia kata Nabi SAW tak pernah kata tidak sekalipun dalam kehidupan dia, kecuali dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. La tu Nabi sebut ketika mana? Dalam tasyahud sahaja. Dia kata laulat tasyahud, Farazdaq, salah seorang penyair Arab, dia kata laulat tasyahud, kalaulah bukan kerana tasyahud, la tu pun Nabi akan tukar jadi na'am. Ya. Jadi kalau ada orang datang minta sesuatu, Nabi akan bagi kalau ada. Kalau Nabi tak ada, kadang-kadang macam kes yang kita tengok tadilah, oh kamu pergi dekat Abu Bakar, minta dengan Abu Bakar. Nampak tak? Ataupun Nabi kata isfa'u tu'jaru, kamu tunaikanlah hajat mereka, kamu akan diberi pahala. Kalau tak ada juga, Nabi SAW senyap. Nabi tidak akan kata tidak. Ini juga adalah daripada adab. Sebab tu dalam Quran Allah SWT kata wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang yang mana datang minta, jangan sekali-kali kamu cela ataupun cerca mereka ataupun herdik mereka. Tapi ada orang dia tak reti bahasa tuan-tuan. Kita nak amal ayat Quran supaya kita tidak melampau batas. Ada setengah negara yang kita pergi, budak-budak datang minta sedekah. Bila dia datang, bukan budak-budak, kadang-kadang remaja kot, perempuan pun kadang-kadang. Bila kita lalu, kita tahu dah geng-geng minta sedekah ni dia kadang-kadang bukan berkeperluan pun, benda itu jadi habit ataupun dah jadi dia punya kerja. Kita senyap, kita tak herdik tak apa. Sampai tahap memang mereka tarik kita pun, tarik pakaian, pegang kita, tolak kita. Masa tu tuan-tuan nak kena buat macam mana? Daf'us sa'il. Betul tak? Kita kena pertahankan diri kita. Dalam keadaan biasa, wa ammas sa'il fala tanhar. Orang yang mana minta, jangan sekali-kali kamu herdik dia. Kata pergi jauh, tak boleh. Senyap. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala telah perintahkan supaya kita jangan herdik orang. Tetapi kalau sampai dia pegang kita, tarik kita, tendanglah dia tuan-tuan. Wa bi qala hadatsana Umar ibn Hafiz qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsani Shaqiq an Masruq annahu qala kunna julusan ma'a Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma yuhaddithuna idh qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa innahu kana yaqul inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Hadis yang sama sebelum ni tetapi wording yang berbeza. Riwayat bil makna. Wa bi qala hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala hadatsana Abu Ghassan qala hadatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu annahu qala ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi burdatin faqala Sahl radhiyallahu anhu lil qaumi atadruna mal burdatu faqala al qaum hiya shamlah faqala Sahal radhiyallahu anhu hiya shamlatun mansujatun fiha hashiyatuha فقالت يا رسول الله أكسوك هذه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها فقال نعم فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فقال radhiyallahu anhu rajautu barakata hina labisah Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Hadis ni tuan-tuan, satu perempuan datang bawa burdah. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu dia ceritalah apa itu burdah apa semua tu, senang cerita satu pakaianlah. Kemudian wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak bagi
pakaian ini kepada tuan. Maka Nabi SAW terima pemberian wanita tersebut dalam keadaan Nabi berhajat pun kepada benda tu. Maka Nabi pun pakai. Satu orang lelaki dalam kalangan sahabat, ada orang kata lelaki itulah Abdul Rahman bin Auf. Ala kullin, seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, alangkah cantiknya apa yang kau pakai ini. Boleh tak kau bagi pada aku? Nabi kata, ya. Padahal baru Nabi ambil daripada wanita tersebut. Dan Nabi memang berhajat. Nabi bukan orang kaya, tuan-tuan. Maka, maksudnya Nabi bukan orang kaya yang ada benda lebih dalam kehidupan Nabi SAW ni. Bukan. Sebagaimana pemimpin-pemimpin yang lain. Maka apabila Nabi SAW bangun, sahabat-sahabat yang lain telah mengkritik perbuatan sahabat tadi. Mereka kata, kau tak buat benda yang baik. Ketika mana kau tengok Nabi SAW terima pakaian itu ketika mana Nabi dalam keadaan berhajat. Kemudian kau meminta pakaian itu daripada Nabi. Dan kau tahu Nabi SAW tidak diminta sesuatu dan Nabi kata tidak ataupun Nabi tak bagi. Maka lelaki tersebut kata dia punya takwil. Dia kata, rajautu barakataha. Aku inginkan keberkatan pakaian tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi SAW telah pakai. Dan bila benda itu dibagi kepada aku, adalah keberkatannya. Dan aku berharap aku akan dikafankan di dalam kain tersebut. Nampak tak? Wabihi qala hadathana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aibun 'an Az-Zuhri, annahu qala akhbarani Humaid ibn Abdul Rahman, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-'amal wa yulqa ash-shuhhu wa yakthuru al-harju. Qalu wa ma al-harju? Qala al-qatlu al-qatlu. Ni dalam bab apa ni tuan-tuan kita ni? Bab berkaitan dengan akhlak yang baik, berkaitan dengan pemurah, tidak disukainya sifat bakhil. So, dalam riwayat ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman. Masa menjadi semakin pendek. Ada beberapa tafsiran lah yang disebut oleh para ulama. Ada yang kata tidak ada keberkatan dalam masa. Ada yang kata masa memang betul-betul jadi pendek walaupun kita nampak dia macam 24 jam. Yang sama saja, tidak. Itu yang hujung-hujung zaman nanti bila Dajjal turun, ada satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti seminggu dan seumpamanya lah. Dan banyaklah tafsiran yang diberi berkaitan dengan taqarabuz zaman. Tapi tak kisahlah. Tuan-tuan boleh baca dalam syarah. Wayang kusul amal. Dan amal makin berkurangan. Maksudnya amal kebaikan semakin berkurangan. Sebab apa? Sebab manusia mereka sibuk dengan dunia. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Kushmihani, dia kata wayang kusul ilm. Dan ilmu akan berkurangan juga. Betul. Yakthurul jahal. Akan banyak kejahilan berlaku. Manusia tak tahu hukum hakam syarak dan seumpamanya. Wayulqa syuh. Dan pada waktu tersebut manusia akan jadi sangat bakhil. Nampak tak? Manusia akan jadi sangat bakhil. Dan sangat tamak berharapkan harta benda orang. Wa yakthurul harju. Dan pada waktu tersebut akan banyak berlaku al-harju. Jadi para sahabat tanya, wa mal harju? Apa itu al-harju? Nabi SAW kata al-qatlu al-qatlu. Al-harju ni dalam bahasa Habasyah. Wa bi qala hadathana Musa ibn Ismail sami'a Sallam annahu sami'a Sallam ibn Miskin قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لأف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. Anas radhiyallahu anhu kata, aku telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Nabi SAW tak pernah cakap kepada aku mengeluh, tak. Dan Nabi juga tak pernah cakap, kenapa kau buat macam ni? Dan Nabi juga tidak pernah cakap, kenapa kau tak buat macam ni? Nampak tak? Kalau kita tuan-tuan jadi senior sikit kat rumah sewa, datang adik-adik baru, kenapa kau potong bawang macam ni? Kenapa kau potong sayur macam ni? Kenapa kau goreng nasi macam ni? Kenapa kau basuh pinggan macam ni? Kenapa kau makan macam ni? Padahal budak tu kita baru kenal je. Betul tak? Nanti budak nak pindah lagi rumah tu. Babun kaifa yakunur rajulu fi ahlihi. Bab bagaimana seharusnya seseorang lelaki itu dia berada bersama dengan kaum keluarganya di dalam rumahnya. Hadis ni pun ada dalam Syama'il tuan-tuan. Wa bihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah 'an al-Hakam 'an Ibrahim 'an al-Aswad annahu qala sa'altu
Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi." Qalat kana fi mihnati ahlihi, fa idza hadaratis salatu qama ila as-salah. Ini pun payah nak buat tuan-tuan. Nabi SAW satu orang yang sangat sibuk. Ketua negara, ketua agama, ketua keluarga. Dan Nabi SAW bila ada waktu lapang, Nabi SAW akan berkhidmat kepada keluarganya. Kana fi mihnati ahlihi, dia akan tolong keluarganya. Dalam riwayat-riwayat Syama'il, ada dia, Nabi SAW jahit baju Nabi yang ada, apa orang kata, baju yang koyak Nabi jahit sendiri. Nabi sapu sampah. Kecuali apabila datang waktu salat, maka Nabi SAW akan tinggalkan kerjanya dan Nabi SAW akan pergi menunaikan salat. Babul miqati minallahi ta'ala, bab berkaitan dengan kecintaan daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-miqah maksudnya al-mahabbah al-thabitah, iaitu kecintaan yang sabit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi qala hadatsana Amr ibn Ali qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj annahu qala akhbarani Musa ibn Uqbah an Nafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yudha'u lahu al-qabulu fi ahli al-ardi. Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil Jibril. Nada Jibril, Allah panggil Jibril. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap dengan Jibril. Allah kata, innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai fulan-fulan. Maka hendaklah kamu mencintai fulan-fulan. Dan Jibril pun mencintai fulan-fulan. Kemudian Jibril AS membuat iklan kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mencintai fulan, maka kamu semua cintailah fulan. Maka ahli langit, penduduk langit juga telah mencintai fulan, kemudian akan diletakkan penerimaan bagi lelaki tersebut ataupun bagi hamba tersebut di kalangan penduduk bumi. Kata Al-Qastallani rahimahullah, kecintaan manusia yang betul lah, manusia yang ada agama dalam kehidupan dia. Bukan manusia yang rosak, bukan manusia yang tak ada ilmu agama, bukan manusia yang dalam hati dia penuh dengan kecintaan kepada dunia, pangkat, darjat. Itu cinta lain tuan-tuan. Nampak tak? Ataupun cinta peminat-peminat kepada artis, itu cerita lain. Cinta yang mana tidak ada nilai agama tu tidak dimaksudkan dengan hadis ini. Jadi, kata para ulama, kata syurah, fa mahabbatun nas alamatu mahabbatillah li 'abdihi. Bila seseorang itu disukai oleh orang ramai, itu kebiasaannya adalah tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Wa mahabbatullah li'abdihi iradatul khairilah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila dia cinta kepada seseorang itu, Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan untuk dia. Nampak tak? Dan dia kata wa mahabbatul malaikah, dan malaikat apabila mencintai seseorang itu, mereka akan minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Nampak tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan juga orang mana beramal saleh, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan bagi mereka wuddan, kecintaan, iaitu di dalam hati-hati manusia. Babul hubbi fillah, bab berkaitan kecintaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta sesuatu kerana Allah. Semuanya kita punya kayu ukur ialah Allah dan juga agama ini. Hadis-hadis ni tuan-tuan, dia telah berlalu di dalam kitabul iman. Sebab ini merupakan amalan hati, dan amalan hati ini adalah sebahagian daripada iman. Wa bi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Hadis masyhur. Nabi SAW kata seseorang itu dia tidak akan dapat rasakan kemanisan iman sehinggalah
dia mencintai seseorang itu hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat dan seumpamanya. Dan dia tidak akan merasai kemanisan iman sehinggalah kalau dia dicampakkan ke dalam neraka, lebih dia sukai berbanding dia kembali kepada kekufuran. Selepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan dia daripada kekufuran tersebut. Macam kes Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Bila mak dia kata, kalau kamu tak masuk Islam, kalau kamu tak tinggalkan Islam, mak takkan makan minum sampai mak mati. Dia kata kalau ada 1000 nyawa sekalipun, dan nyawa tu keluar daripada mak, satu demi satu, saya tidak akan sekali-kali tinggalkan Islam. Sebab apabila seseorang itu, dia diberi kesedaran hidayat, dia berasa sangat bersyukur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bagi kepada dia kunci syurga dan penyelamat daripada neraka. Jadi baik dia masuk neraka dunia daripada dia masuk neraka akhirat. Dan seseorang itu tidak akan merasakan kemanisan iman sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dia sukai berbanding dengan apa sahaja selain daripada mereka berdua. Bab qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ila qaulihi fa ulaika humudz zalimun. Bab berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali satu puak yaskhar dengan erti kata memperolok-olok ataupun yaskhar, mengejek-ngejek kaum yang lain. Mana tahu mereka itu lebih baik daripada mereka. Sampailah kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa ulaika humudz zalimun. Ini dalam surah Hujurat, tuan-tuan. Dan surah Hujurat ni ialah satu surah yang sangat penting berkaitan dengan orang kata kehidupan bermasyarakat, sama ada kita dengan manusia secara umumnya ataupun bersama dengan masyarakat Islam. Bermula daripada mana ayat anda, tuan-tuan? Wa in ta'ifatani minal mu'minin wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma, kan? Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul saya betul ingat dah. Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kemudian dia teruslah, dia turun ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini semua benda-benda sangat penting untuk kehidupan manusia, sama ada bersama dengan masyarakat secara umumnya ataupun bersama dengan masyarakat Islam secara khususnya. Jadi surah Hujurat ni, tuan-tuan, satu surah yang mana kita kena bagi penekanan. Kita kena balik baca, tengok kitab-kitab tafsir. Kalau tuan-tuan baca sebagai contoh At-Tafsirul Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, biasanya dia akan bagi tahu fiqhul ahkam wal hayah dan seumpamanya, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat tersebut. Tuan-tuan boleh tengok di dalam Tafsir Munir. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan an Hisham an abihi an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhhaka ar-rajulu mimma yakhruju min al-anfus wa qala bima yadribu ahadukum imra'atahu darba al-fahl thumma la'allahu yu'aniquha wa qala Thawri wa Wuhayb wa Muawiyah an Hisham jald al-'abdi. Nabi SAW telah melarang daripada satu orang lelaki dia ketawa disebabkan oleh ada sesuatu yang keluar daripada kawan dia, daripada diri kawan dia. Itu kalau dia kentut. Nampak tak? Kenapa kita nak gelak? Benda biasalah. Kalau dia terkentut, kenapa kita nak gelak? Benda yang tak perlu kita malukan dia dan seumpamanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kenapa seseorang itu ataupun sebab apa seseorang itu dia memukul isterinya seperti seekor lembu yang mana menendang, mungkin lembu dia jadi macam dia jadi kasar, liar, dia tendang orang, dia pukul kan. Ataupun dalam riwayat yang lain dia kata jaldal abdi, kenapa seseorang itu dia memukul hambanya. Nampak tak? Kemudian selepas tu, mungkin dia pada waktu malam tu, dia akan datang mendekati isterinya untuk dia peluk isteri dia ataupun bersetubuh dengan isteri dia. Saya pernah dengar, tuan-tuan, daripada satu orang tok saudara saya. Tak tahulah dia cerita, saya ingat lagi dia cerita.
mati dah dia, rahmatullah alaiha. Dua-dua mati dah. Yang lelaki pun saya tak pernah tengok mati. Dia kata dia masak, tak tahulah, mungkin dia masak hari tu dia tersalah letak garam ke apa ke. Jadi orang Kelantan ni dia pongoh lah. Pongoh, tahu pongoh, dia kadang-kadang bukan Kelantan saja, orang lain pun serupa je. Dia kadang-kadang dia rasa nak marah. So dia makan, mungkin dia penat ke apa, dia kata tak sedap, bodoh pelembu, dia kata. Dia kata bodoh pelembu. So malam tu lelaki dia inginkan isteri dia. Lepas tu dia datang dekat, dia kata, "Mari buat gapo kat lembu?" Dia jawab. Itu Nabi SAW kata, tak tahu dia baca hadis ni ke apa, wallahu alam. Nabi SAW kata, "Bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahal." Pukul isteri macam satu ekor lembu lelaki liar ganas tendang orang. "Thumma la'allahu yu'aniquha." Takut malam tu dia datang kemudian dia peluk isteri dia. Ya, benda ni doesn't make sense. Sebab tu kata-kata tuan-tuan, dia kata jarhul lisan la yaltaimu. Benda yang kalau kita lukakan dengan lisan kita, dia benda tu bukan mudah untuk sembuh. Dia tak seperti luka disebabkan oleh pisau dan seumpamanya. Dia last sekali dia akan sembuh walaupun ada parut sikit. Tetapi kalau luka disebabkan oleh percakapan ni tuan-tuan, bukan satu benda yang mudah. Dan dalam riwayat lain dia kata jaldal abdi. Maksudnya jaldal abdi, ada orang kata darbal fahal ataupun jaldal abdi. Dia khilaf dalam perwayatan ni sama ada darbal fahal ataupun jaldal abdi. Saya mungkin tersilap tadi. Kenapa seseorang itu dia memukul isterinya sebagaimana dia memukul hambanya, ataupun sebagaimana dia memukul, saya kata lembu tu tendang. Tak, maksudnya sebagaimana dia memukul lembu dia ataupun binatang ternakan dia. Jadi al-fahal tu dia idhafah maf'ul di situ. Darbal fahal. Sebagaimana dia pukul hamba dia setengah riwayat, ataupun dia pukul lembu dia. Nampak tak? Lepas tu pada waktu malam dia pergi, dia peluk isteri dia. Jadi benda ni tak patut tuan-tuan. Wa bihi qala haddathani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Yazid ibn Harun qala akhbarana Asim ibn Muhammad ibn Zaid an abihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan atadrun ayyu yawmin hadha qalu Allah wa rasuluhu a'lam قال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Hadis masyhur tuan-tuan. Nabi SAW tanya, adakah kamu tahu ini hari apa? Ketika mana berada di Mina pada Hajjatul Wada'. Mereka berkata Allah dan juga Rasulnya, Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Sebab mereka kata dalam riwayat lain mungkin Nabi SAW nak tukar nama hari itu, betul tak? Mereka tahulah itu hari Arafah. Kemudian Nabi tanya, Nabi SAW kata inilah hari yang haram. Maksudnya hari yang ada kehormatan dia. Nampak tak? Hari yang mana ada kehormatan dia. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan untuk membunuh ataupun berperang pada hari tersebut. Kemudian Nabi SAW tanya, kamu tahu tak kita berada di mana sekarang? Mereka jawab, tahu, duduk kat Mekah ataupun kawasan sekitar Mekah. Tetapi mereka jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah lebih mengetahui sebab mungkin Nabi nak ubah nama tu. So, Nabi SAW kata, baladun haram. So, Nabi SAW tanya, adakah engkau tahu bahawasanya ini bulan apa? Jawapan yang sama. Mereka kata, Allah dan Rasulnya mengetahui. Nabi kata, syahrun haram. Sebab itulah bulan Dhul Hijjah. Bulan Dhul Hijjah ialah salah satu daripada bulan haram. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Allah Ta'ala telah buat bulan ni ada 12 bulan. Sejak hari pertama Allah cipta langit bumi, Allah dah buat 12 bulan, minha arba'atun hurum. Salah satunya ataupun sebahagiannya 4 bulan dikira sebagai bulan haram. Antara yang tuan-tuan tahu ialah bulan apa bulan haram? Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Kan? Ke bukan? Betul lah Rajab. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. So para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kata, Allah Ta'ala dan Rasulnya mengetahui dan Nabi kata inilah bulan haram. Itu bulan Zulhijjah.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan ke atas kamu harta darah-darah kamu kecuali dengan kebenaran untuk dirikan hudud dan seumpama itu cerita lain. Wa amwalakum, harta benda kamu, dan juga a'radakum ni tuan-tuan ialah kemuliaan kamu. Sebagaimana Allah telah mengharamkan hari ini, pada bulan ini dan di negeri ini. Jadi sebagaimana bulan ini, hari ini, negeri ini ada kehormatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jugalah darah-darah kalian, harta benda kalian, dignity kalian ada kedudukannya, keharamannya, ada honor dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ma yunha minas sibabi wal la'an. Bab berkaitan dengan larangan daripada kita mencela ataupun melaknat ataupun mencela. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Syu'bah an Mansur annahu qala sami'tu Aba Wa'il yuhaddits an Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun tabahu Gundar an Syu'bah. Nabi SAW bersabda, sibabul muslim, itu kita mencela ataupun curse orang Islam ni adalah satu perbuatan yang fusuk. Dan kalau kita memerangi mereka, membunuh mereka, na'udzubillah, itu ialah kekufuran. Itu ialah perbuatan orang kafir. Ataupun dia boleh membawa kepada kekufuran. Ataupun kalau dihalalkan benda tersebut, maka dia jadi satu orang kafir. Itu jawapan default dia, tuan-tuan. Sebab di sisi kita, seseorang itu tidak akan dikira sebagai terkeluar daripada Islam apabila dia melakukan maksiat, walaupun dosa besar. La nukaffiru bikabirah. Kita tidak akan sekali-kali menghukum orang itu sebagai kafir, walaupun dia buat dosa besar. Jadi ayat-ayat yang umum macam ni, yang dipegang oleh golongan khawarij ni, tuan-tuan, di sisi ahli sunnah, mereka takwil berdasarkan dalil-dalil yang lain. Bukan sebab semata-mata suka nak takwil, tidak, berdasarkan dalil-dalil yang lain. Sibabul muslimi fusuq. Kalau kita cela ataupun kita hina ataupun kita maki orang Islam, itu memang perbuatan yang fasik. Dan kalau kita perangi dia, maka itu ialah kekufuran. Kalau kita halalkan benda tu. Antara dalil yang mengatakan bahawasanya berperang dengan orang Islam ni tidak jadi kafir, sebab Allah Ta'ala kata, wa in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada dua pihak daripada orang yang beriman. Sebab Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi namakan mereka sebagai orang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua puak dalam kalangan orang beriman, mereka berperang. Fa aslihu bainahuma. Maka hendaklah kamu islahkan, kamu baiki hubungan antara mereka berdua. Allah Ta'ala masih lagi namakan mereka sebagai apa, tuan-tuan? Sebagai mukmin. Wa bi qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an al-Husain an Abdullah ibn Buraidah أنه قال حدثني يحيى ابن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Ini pun benda yang penting, tuan-tuan. Abu Dzar radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali satu orang lelaki menuduh lelaki yang lain. Perempuan pun sama. Jangan menuduh orang sebagai fasik, ataupun jangan dia tuduh orang itu sebagai kafir ataupun melakukan perbuatan kafir tanpa ada bayyinah, tanpa ada sebarang bukti. Kalau dia tak ada bukti, dia tak perlu nak pok hidung dia tak perlu nak masuk campur pada benda yang dia tak tahu. Itu masalah kita, tuan-tuan. Sama ada melibatkan agama, melibatkan politik, semua benda kita nak ambil tahu. Sebab tu Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu, dia akan termasuk ke dalam lembah berdusta apabila dia riwayatkan, dia sampaikan semua benda yang dia dengar. Dia tak tahu pun. Tak ada bukti, tak ada dalil. Hearsay, baca situ, baca sini, lebih kurang. Dia rasa seolah-olah dia tengok dengan mata kasar dia. Seolah-olah dia tahu ilmu yaqin. Ainal yaqin, haqqal yaqin. Bahawa memang benda ni, orang ni buat kefasikan. Orang ni buat kekufuran. Tak boleh, tuan-tuan. Illa irtaddat alaih. Sebab tu penting dalam kes-kes macam ni, kita kena amal min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Antara tanda kesempurnaan, kebaikan Islam seseorang itu ialah dia tinggalkan benda tak ada kaitan dengan dia. Nampak tak?
Ini artis tu bercerai, dia sibuk juga. Kemudian esok cerita artis lain pula. Kemudian yang ni ambil side, yang tu tak ambil side. Bergaduh, pumpang-pumpang macam orang bodoh dalam Facebook. Pada benda yang mana tidak ada bayinah pun, tidak ada bukti pun. Semuanya dhan. Inna kathiran minadh-dhanni ithmun. Allah Ta'ala kata. Kebanyakan dhan, maksudnya ialah dhan yang mana tidak ada amarah, tidak ada alamat, tidak ada bukti. Kebanyakan ialah dosa. Orang kata ikut sesedap hati, sesedap mulut, sesedap rasa, dia nak bercakap. Nabi SAW kata, kalaulah orang tu tuduh orang lain buat kefasikan ataupun buat kekufuran tanpa bukti, tanpa bayinah, illa irtaddat alaih, benda tu akan kembali kepada dia. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jikalah orang yang dituduh tidak sedemikian rupa. Nampak tak? Kata Syurah, dia kata, kalaulah orang yang mana dituduh itu adalah sedemikian rupa, maka tidaklah akan kembali tuduhan tersebut, sebab dia telah benar dalam percakapan dia. Dan itu satu bab, tuan-tuan. Dia ada satu bab lagi. Kalau benda tu benar pun, kenapa kita nak cakap benda tu? Nampak tak? Itu satu persoalan. Cumanya, kalaulah dia bercakap yang demikian kerana dalil, bukti dan seumpama, tujuan dia adalah untuk memalukan dia ataupun untuk menzahirkan dia, malukan dia depan orang ramai, biar orang tahu cerita dia, dengan tujuan supaya dia disakiti, haruma alaih, perbuatan itu adalah haram. Nampak tak? Apa itu ghibah, tuan-tuan? Ghibah ialah mengumpat. Mengumpat ni apa, tuan-tuan? Benda yang memang orang tu buat, benda wujud dalam diri orang tu. Haram untuk kita mengumpat. Dan dibenarkan mengumpat pada beberapa tempat sebagaimana disebut oleh para ulama. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam apa? Di dalam Riyadhus Salihin. Antara tujuan dia adalah untuk, kalau kita kata orang agama, supaya para pelajar tidak tertipu dengan ustaz bid'ah. Imam Nawawi sebut. Ataupun kalau melibatkan scammer, supaya orang tidak tertipu untuk berurusan dengan dia, untuk berniaga dengan dia ataupun bagi pinjam dan seumpamanya. Ataupun jika satu orang suami jumpa dengan satu orang isteri, jumpa dengan qadi ataupun siapa-siapalah jumpa dengan qadi untuk tuntut hak dia sebagai contoh. Ataupun jika jumpa satu orang ustaz, satu orang mufti untuk dapatkan fatwa. Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan, itu pun kalau perlu kita sebut batang tubuh siapa, ataupun kita perlu sebut nama dia siapa. Kalau tak perlu, tak perlu. Sebab tu di sisi para muhaddithin, kalaulah kita boleh tajrih perawi dan sampai maksud dengan tarjih, dengan sebut satu benda, haram untuk sebut perkara yang kedua dan juga ketiga. Sebab ghibah ni, tuan-tuan, adalah satu benda yang asalnya haram, dibenarkan untuk rukhsah. War-rukhsatu tuqaddar biqadariha, dan rukhsah ni mesti diberi kelonggaran berdasarkan kadar dia. Jadi kalau dah sampai maksud, okey, fulan sekian, maka ulama pun dah tahu, orang ramai pun dah tahu dia ni ditinggalkan hadis dia. Khalas. Jangan nak cerita yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nampak tak? So, tuan-tuan, ini satu perkara yang penting. Niat kita cerita benda yang benar, yang tidak disukai oleh orang tu apa? Ia akan menentukan dosa dan juga pahala. Kalaulah kerana hajat sekalipun, dia mesti dengan hajat yang memadai. Nampak tak, tuan-tuan? Wallahu alam bissawab. Sebab apa orang Islam ni dia kembali kepada kes tadi lah. Orang Islam ni dia kembali kepada kes tadi. Al-mu'min, macam mana? Al-mu'minun, saya tak ingat hadis yang sebelum ni, kalbunyan, adalah seperti satu binaan, ataupun kal jasad, seperti satu jasad. Sebab kita ni disuruh untuk menutup aib orang yang mana melakukan kesilapan. Ajar orang yang jahil dan memberi peringatan kepada orang yang lupa. Nampak tak? Allah Ta'ala kata apa dalam Quran tu? Wajadilhum billati hiya ahsan. Sebelum tu apa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini benda yang diajar oleh Islam kita. Nampak tak? Wallahu a'lam bissawab. Wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Sinan qala hadatsana Fulayh ibn Sulaiman qala hadatsana Bilal qala hadatsana Hilal ibn Ali an Anas radhiyallahu anhu annahu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban kana yaqulu 'inda al-ma'tabati ma lahu tariba jabinuhum. وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه ان ثابت بن الضحاك
wa kana min ashabi syajarati radhiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala millatin ghairi al-islam fa huwa kama qala wa laysa ala ibni adam nadhrun fima la yamlik wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udhiba bihi yawm al-qiyamah wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlih wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih. Thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang mana telah berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, di bawah pokok. Bai'atul Ridwan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, betul tak? Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Tuan-tuan tahu dalam surah Al-Fatah berkaitan dengan cerita tu. Antaranya ialah Thabit Ibn Dhahhak. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang mana bersumpah dengan agama selain daripada Islam, fahuwa kama qal, maka dia dah jadi kafir lah. Dia kata, contohnya, na'udzubillah, dia bersumpah dengan nama berhala, wal-uzza, wal-lat, na'udzubillah, dia jadi kafir. Cuma dia tidak ada kafarah dalam riwayat yang lain kecuali dia kena ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia kembali kepada Islam. Nampak tak? Ataupun dia kata demi agama Yahudi. Kalau aku dia bergaduh dengan kawan dia kata kalau aku betul-betul buat maka aku jadi Yahudi, aku jadi Nasrani. Benda ni tuan-tuan orang tak sebut dalam keadaan main-main ataupun dalam keadaan sungguh-sungguh. Orang tak sebut. Memang dia buat pun, tetapi dia sebab dia nak menang perdebatan, dia kata kalau aku buat betul-betul aku Yahudi lah, aku Nasrani lah. Na'udzubillah. Jadi kalau dia bersumpah dengan agama selain daripada Islam, dia jadi kafir. Cumanya dia kena kembali kepada Islam dengan ucap syahadah sebagaimana orang baru masuk Islam. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian tidak ada nazar ke atas anak Adam pada benda yang dia tidak miliki. Ini tuan-tuan kena belajar dalam kitab nazar lah. Saya pun tak ada niat untuk syarah panjang-panjang. Dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab pada hari kiamat dengan cara yang sama. Dalam riwayat, maksudnya kalau orang, dalam riwayat yang lain, kalau orang tu terjun daripada bukit tinggi, maka dia akan terjun daripada bukit tinggi. Begitulah untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Kalau dia bunuh diri dia guna pisau yang tajam, maka itulah cara dia akan buat pada diazab pada hari kiamat. Kalau dia minum racun, itulah cara dia akan diazab pada hari kiamat. Sesiapa yang mana melaknat satu orang mukmin, maka seolah-olah dia telah membunuh orang mukmin tersebut. Sebab apa kita laknat ni tuan-tuan? Kita minta dia ni dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seolah-olah mendoakan kehancuran untuk dia. Sesiapa yang mana menuduh satu orang mukmin dengan kekufuran, maka seolah-olah dia telah membunuh orang tersebut. Dari sudut dosa dia lah. Dan banyak lagi lah takwil yang lain, syarahan yang lain, tetapi secara umum ini merupakan perkara yang mana perlu kita elakkan. Wa bi qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsani Adi ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Sulaiman ibn Surad rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istabba rajulan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu fantalaqa ilayhi ar-rajulu wa akhbarahu biqawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'awwadh billahi minasy syaitan faqala aturabi ba'sun amajnun ana idhhab. Sulaiman bin Surad, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, ada dua orang, mereka telah saling memaki dalam majlis Nabi SAW. Tak tahu apa yang berlaku, tiba-tiba naik angin, naik suara, ni cerca A, cerca B, B cerca A. Istabba rajulan. Kemudian salah seorang daripada mereka berdua marah. Dan marah tu sangat-sangat marah, sehinggalah orang kata wajah dia merah padam, bertukar rupa. Orang Kelantan panggil urat semerah ke apa ni, nampak dia punya urat tu nak jadi hak. Kan? Maka Nabi SAW berkata kepada dia, sesungguhnya aku tahu satu kalimah, kalaulah seseorang itu ucapkan, maka akan hilanglah daripada dirinya apa yang dia sedang alami, yang dia rasai, iaitu kemarahan dia itu akan hilang. Maka
lelaki tersebut telah pergi kepada lelaki satu lagi. Maksudnya mungkin lelaki yang relax sikit ni, kan, dia pergi kepada lelaki yang mana telah marah sungguh-sungguh tadi, muka berubah dan seumpamanya, dan dia bagi tahu apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW. Orang sedang marah, tuan-tuan. Lelaki tersebut yang dengar daripada Nabi SAW tu bagi tahu kepada kawan dia tadi, ta'awwadz billahi minasyaitan, mintalah berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Lelaki sedang marah tu, dia kata, kau ingat aku ni gila ke? Sebab mungkin dia ingat a'udzubillahi minasyaitanir rajim ni hanya diucapkan bagi orang yang ada penyakit gila ataupun kena gangguan jin, syaitan dan seumpamanya. Jadi aku ni bukan sampai tahap gila, aku marah je kot. Jadi kenapa aku nak perlu sebut? Macam kes tadi lah kita sebut semalam, ittaqillah, ittaqillah. Ada orang yang mana dia trigger dengan ittaqillah ni. Padahal kawan tu memberi peringatan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah. So dia kata, aturabi ba's, kau ingat aku ni sakit ke? Maksud kau ingat aku ni gila ke? Amajnunun ana, aku ni gila ke? Idhab, dia kata, belah, tak hidup sini. Nampak tak? Wallahu alam bissawab. Sedangkan Nabi SAW kata, ta'awwadz billahi minasyaitan, sebab marah ni datang daripada syaitan. Dalam riwayat di sisi Abu Daud, Nabi SAW kata, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya ghadab, sifat marah itu adalah daripada syaitan. Jadi lelaki yang marah tadi, bila dia kata macam tu, ada ulama takwil lah. Kalau dia ni satu orang sahabat ni Islam, dia tahu benda ni Nabi yang cakap, dia tak sepatutnya react sedemikian rupa. Tapi mungkin dia tak tahu, dia ingatkan ta'awwadz billahi minasyaitanir rajim ni ialah untuk orang gila sahaja. Ataupun ada kemungkinan kata syurah dia ni satu orang munafik, ataupun orang kafir, ataupun pada waktu tersebut dia sangat marah, dia hilang akal. Dia tidaklah, kalau dia betul-betul Islam, dia tidaklah berniat untuk lawan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ada lagi zuhur ke apa? 1-5 minit. 10 minit lagi lah kita berhenti, sebab mungkin ada orang nak pergi sembahyang jemaah di tempat lain. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن حميد أنه قال أنس رضي الله عنه حدثني عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis masyhur, tuan-tuan, bagi tahu Nabi SAW pada satu hari keluar untuk bagi tahu orang ramai berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, itu bila. Dan pada waktu tersebut ada dua orang lelaki telah bertengkar, berkelahi. Jadi kata syurah, hadis ini dibawa di bawah tajuk yang bab ma yunha minas sibab wal la'an, iaitu berkelahi, bertengkar ni kadang-kadang kalau tidak dikawal, dia boleh membawa kepada celaan, cercaan dan juga makian. Nampak tak? So, Nabi SAW kata, aku keluar untuk bagi tahu kamu, ada fulan dan fulan, mereka telah bertengkar, berkelahi, wa innaha rufi'at, iaitu ilmu berkaitan bila malam Lailatul Qadar secara spesifik itu telah diangkat. Nabi kata, tak apalah, semoga benda ini menjadi kebaikan untuk kamu. Instead of orang tu, dia fokus hanya pada satu malam, sekarang at least orang fokus pada 10 malam terakhir. Nabi SAW kata, faltamisuha fit 9 was-7 wal-5, iaitu pada malam yang ke-9 yang ganjil, malam yang ke-7 yang ganjil, malam yang ke-5 yang ganjil, pada 10 malam terakhir. Wa bi qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash 'anil Ma'rur an Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه عجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أساببت فلانا قلت نعم قال أفنلت من أمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن قال نعم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل
wal yulbishu mimma yalbas wa la yukallifuhu min al-'amali ma yaghlibuh fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaih. Tuan-tuan, Abu Dzar radhiyallahu anhu dia ada hamba. Jadi dia bagi pakaian yang sama kepada hamba dia sebagaimana pakaian dia. Jadi anak murid Abu Dzar, Ma'rur, dia kata apa? Kalaulah kau ambil pakaian ini daripada hamba engkau dan engkau pakai, dia jadi hullah, dia jadi satu pakaian yang lengkap lah, satu set. Hullah sebagaimana sebagai tahu ialah dua pakaian, satu set lah, jadi satu set pakaian atas dan juga pakaian bawah. Dan kau bagilah dia kain yang lain. Sebab Abu Dzar radhiyallahu anhu dia bermuamalat dengan hamba dia sebagaimana dia bermuamalat dengan diri dia, dari sudut makanan, dari sudut pakaian dan seumpamanya. Macam orang merdeka, macam keluarga dia. Maka Abu Dzar pun ceritalah apa yang berlaku sampai membawa kepada tindakan dia yang sedemikian rupa. Dia kata, aku ni ada masalah dengan satu orang lelaki sampai kami bergaduh, dan ibu kepada lelaki tersebut A'jamiyah. A'jamiyah di sini disebut orang asing, tetapi tak silap saya dalam riwayat yang lain ialah orang yang gelap daripada Habasyah, lebih kurang macam itulah. Kata yabna sauda, wahai anak kepada perempuan hitam. Jadi bukan setakat bergaduh dengan lelaki tersebut, heret sampai kepada mak dia. Tapi tak adalah sebut benda yang na'udzubillah, pasal na'udzubillah pelacur ke apa, tak ada kan, sebagaimana sebahagian orang zaman sekarang bila dia bergaduh dia sebut ibu, kakak, kawan dia tu na'udzubillah sebagai anak pelacur dan seumpamanya, na'udzubillah. So dia kata, tak silap saya dalam riwayat kata yabna sauda, wahai anak satu wanita yang hitam, itu je. Tapi itu dah merupakan satu dosa sebab dia ghibah, sebut benda yang orang tak suka. Faniltu minha, jadi aku tertarik ibu dia sekali ke dalam perdebatan itu ataupun perbalahan itu. So lelaki tersebut bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang berlaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, adakah engkau telah mencela fulan? Abu Dzar mengaku. Adakah engkau telah cakap buruk berkaitan dengan ibu dia? Abu Dzar kata ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau ni satu orang lelaki yang mana sifat jahiliyah masih lagi ada di dalam diri engkau. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku setua ini, aku masih lagi ada sifat jahiliyah ke? Nabi SAW kata, ya. Hum ikhwanukum. Mungkinlah lelaki tersebut yang dimaksudkan ialah hamba Abu Dzar sebagai contoh. Sebab Nabi kata, hum ikhwanukum. Mereka ialah kawan-kawan kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah letak mereka di bawah jagaan kamu, pemilikan kamu, kuasa kamu. Tapi still mereka adalah kawan-kawan kamu. Cuma kamu tuan dia hamba, tetapi mereka adalah ikhwanukum fid din. Saudara-saudara kamu dalam agama. Dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan saudaranya di bawah tangan dia ataupun di dalam urusan dia, pentadbiran dia, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia bagi makan kepada orang itu daripada apa yang dia pakai. So Abu Dzar amal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat macam kaum keluarga sendiri. Padahal kalau duduk kira tak wajib pun. Dia nafkah bagi hamba ada dah. Dalam syarak bagi tahu banyak mana pakaian, banyak mana. Tetapi Abu Dzar tak, sebab Nabi SAW kata hum ikhwanukum. Mereka adalah saudara kamu. Jadi sebagaimana kita suka untuk layan isteri kita, anak kita, mak ayah kita, begitulah juga hamba-hamba kita. Walaupun hamba dari sudut status, tetapi mereka adalah ikhwanukum fid din. Ialah saudara-saudara kamu dalam agama. Nabi SAW kata sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan saudaranya dalam agama berada di bawah pemilikannya, kuasanya, pentadbirannya, maka hendaklah bagi dia makan sebagaimana dia makan. Bagilah dia pakai sebagaimana dia pakai. Dan janganlah dia menyusahkannya dengan amal yang mana dia tidak mampu untuk lakukan. Yang akan menyusahkan dia, memenatkan dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dalam kitab-kitab fiqh berkaitan hamba dan seumpamanya, dalam bab kerja ni haram untuk taklif satu orang hamba buat benda yang dia tak mampu. Jadikan seperti binatang, benda tu haram. Nabi SAW kata, kalaulah dia terpaksa taklifkan, bebankan dengan kerja yang berat, falyu'inhu alaih,
maka tuan itu kena tolong. Maksudnya dia cari pekerja yang lain dan seumpamanya. Tidaklah orang kata satu orang disuruh buat semua benda. Nampak tak? Benda itu tidak boleh. Jadi tuan-tuan, apa yang dia buat oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, senang cerita Abu Dzar ambil literal lah tuan-tuan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ialah satu kebaikan bagi pihak Abu Dzar. Tak rugi pun. Nampak tak? Adapun dari sudut wajib nafkah kepada hamba sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi Abu Dzar memilih kalam Nabi SAW itu dengan makna literal. Ikhwanukum. Apa yang kamu makan, itulah kamu bagi makan. Tak adalah kita makan biryani, kemudian kita bagi hamba kita makan nasi dengan ikan kering sebagai contoh. Dan itu cukup dah nafkah bagi hamba. Betul tak? Tetapi kalau itu kita masak biryani, maka kita masak biryani. Saya pernah dengar ustaz saya di South Africa, dia sebut dengan tentang satu orang Syekh Maulana ni. Dia memang satu orang Masya Allah yang biasanya kalau sana yang akan jadi maid ni ialah non-Muslim lah. African ladies yang mana biasalah tuan-tuan orang miskin dan seumpamanya. Tapi biasanya satu orang masuk dalam rumah tu tak sampai sebulan, 2 bulan akan masuk Islam. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh akhlak dia. Kalau balik beli shopping, grocery dan apa semua, dia akan beli banyak dan dia bukan dia yang asingkan sendiri. Apa untuk maid dia, apa untuk dia tak, dia akan letak atas meja, dia suruh maid dia ambil dulu. Dia suruh maid dia ambil dulu apa yang kamu nak, dan yang kamu tak nak kamu tinggalkan. Jadi kalau makan pun sama, makanan yang sama, pakaian yang sama, biasanya tidak akan ada orang yang masuk jadi maid di rumah dia tuan-tuan, dalam masa sebulan biasanya akan masuk Islam. Jadi sebab tu kata benda yang bersifat agama, maksudnya akhlak, dan satu lagi kita kena ingat orang Islam ni bukan dakwah dengan mulut saja. Ajak kepada Allah, tauhid itu, ini benda penting. Tetapi dalam masa yang sama manusia perlukan makanan untuk hidup. Manusia perlukan duit untuk hidup. Jadi sebab tu kalau boleh kita kena apa tuan-tuan, kita kena seimbangkan. Dakwah pun dakwah, tetapi bantuan kemanusiaan, benda tu sangat penting. Jadi ala kullin, ramai orang masuk Islam. Dengan dia disebabkan oleh akhlak dia. Saya tak ingat nama apa, kena tanya ustaz saya. Habis tuan-tuan, so saya rasa naktafi bihadzal qadar. Ada 15 minit lagi sebelum waktu zuhur, dan kita akan bertemu insya-Allah pada pukul 3 2:30. 2:30. Tak ada tidur tu. 2:45. So 2:30 daripada hotel, 2:45 boleh? Tamam. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.